Dr. Huza Rina ni dia merupakan salah seorang rakan saya lah, termasuk Dr. Farizal di Fakulti Sains, Jabatan Biosains. Jadi pagi ni Dr. Huza dia ni orang, Dr. Huza bidang apa Huza? Saya bidang biochemistry, biokimia, biotech, bioteknologi dan sekarang ni bioinformatics lah. Dan tapi lebih ke arah biocomposting. Tak ada chair, you all lagi bagus. So engineering kan? You all engineering is it? So science social ke apa lah? Luar semua ramai daripada SKT kan? Ya, betul. SK? Kejuruteraan kimia sih, lagi advance. Okay, tapi tak apa, Dr. Huza ni dia expertise dia banyak. Jadi hari ni kita cuba mengorek sikit daripada dia. Hari ni dia akan bercakap tentang Google Culture. Jadi saya tak nak cakap banyak-banyak. Jadi saya akan serahkan sesi ini kepada Dr. Huza lah. Jadi pagi ni kita akan ada dua, satu sesi teori dan sesi praktikal di luar. Jadi sesi teori ni mungkin dalam 20 minit, dan kita akan keluar, kita akan buat praktikal di luar. Kita masih akan berdeal dengan Boy Sirap. Okey, silakan Dr. Huza. Okey, Assalamualaikum. Masih pagi lagi kan? Okey, pagi. Selamat pagi semua. Suka tengok you all bersemangat kan? Memang semangat kan? Alright. Okey, pertama kali saya berinteraksi dengan pelajar UTM. Tapi sebelum ni saya pernah pun buat dengan pelajar ISAC. Dia ISAC UTM ajar macam mana nak buat kompos. Yang tu actual kompos lah, macam mana yang you all buat praktikal tadi, demo daripada Dr. Nur Rahim berkenaan dengan buat kompos secara semula jadi. Walaupun secara semula jadinya memang dalam masa 3 hingga 6 bulan memang akan jadi kompos. Kalau tak, kita akan nampak bangkai binatang, bangkai semua, mayat semua pun busuk ada dekat di permukaan lah. Sebabnya bila dah ada biodegrasi memang secara semula jadi dia akan berlaku perebutan. Jadi kita menggunakan teknik yang ada ni, kita cuba olah. Dan sebenarnya teknik Google Culture ni ada siapa tak yang pernah dengar pasal Google Culture? Tak pernah. Okey, sebab you all ni kan kejuruteraan kimia. Tak apa, kita terapkan sikit sains ni sebab setiap apa yang kita berlaku dalam kehidupan kita ni mesti ada sains di sebaliknya, di belakangnya. So Google Culture ataupun dipanggil permaculture sangat popular di kalangan orang-orang pertanian lah di Eropah, terutamanya Jerman, Timur Tengah. So bila kita buat yang ini, kenapa Google Culture? Sebab dia mempraktikkan sisa makanan yang biasanya kalau saya ada lah dekat luar tu nanti, sisa makanan yang sebenarnya bila kita nak sediakan makanan tu, kita dah banyak hasilkan, lebih kurang 1 kilo pun kadang-kadang dalam masa seminggu. Sisa makanan sayur, apa semua yang kita tak masuk dalam makanan kita dan kita biarkan dia, maknanya buang ke dalam landfill. Seboleh-bolehnya kita tak nak lah, kita nak elakkan sebab kita lebih kepada nak mempromosikan low carbon. So kalau ada kesempatan you boleh keluar ke? Ada dekat Kenari hari ni ada dengan SWM, dia ada kumpul minyak, dia ada untuk inisiatif. Boleh keluar. Okey, dekat Kenari, Kangkar Pulai, dia memang ada buat satu kempen bersama dengan SWM dan juga Majlis Perbandaran PBT Iskandar Puteri. Dia kumpulkan semua sisa-sisa, ada apa, surat khabar lah, ada minyak terpakai untuk ditukar kepada poin. Boleh dapat pula hadiah istimewa daripada diorang. Okey. So kalau boleh kita ni dan ini keseluruhan teknik Google Culture lah. Dia sebenarnya dia akan jadi satu macam gunung batas. Di akhirnya nanti kita boleh tanam pun pokok-pokok sayuran lah kalau yang ni. Nak semai pun dah boleh. Sebabnya kita nak buatkan dia satu binaan struktur tanaman yang kukuh, kuat. Sebab bila guna teknik Google Culture, satu kita boleh jaga kelembapan air. Dia pengaliran yang sesuai dan juga dia kekalkan kelembapan air. Sebab air hujan nanti dia akan turun ke bahagian bawah sekali yang ada kayu, bahan kayu, ranting kayu tu, dia bertindak sebagai sponge yang akan serap air hujan. Jadi air akan bertakun dekat bahagian bawah lah. Dan biasanya akar dia akan secara semula jadinya akar dia akan memang akan ke bawah sebab dia tujuannya nak cari air, nak cari nutrien. Dan bila ke bawah, maknanya nampaklah pokok tu akan jadi lagi kukuh dan kuat. Dan sebenarnya bila struktur yang ada ni, dia jadikan tanah ni lebih subur. Sebabnya setiap lapisan tu ada dia punya fungsi dia tertentu. Ada bakteria, macam kita lah, dekat dalam perut kita kan ada berjuta-juta bakteria. So jangan takut dengan bakteria sebab
Yang baik, yang probiotik ni akan tolong kita untuk serap nutrien dia dan untuk keperluan yang seterusnya nak baiki sel yang rosak, yang dah mati, gantikan sel yang dah mati. So benda yang sama juga kita praktikkan dalam teknik agriculture. Guna pakai sisa makanan tu, kita tak perlu nak kisar. Okay? Sebabnya kenapa? Kerana bila kita buat, saya ajar pada pelajar-pelajar, kita kisar sebabnya kita sebenarnya adalah satu sistem fermentasi yang sangat baik yang Tuhan dah jadikan. Dia dah tunjuk pun contoh. Kita makan, kita tak ada kan, sebab tu kita kena kunyah. Kalau orang Islam dia kena kunyah 40 kali. Lumat masuk. Jadi sistem tu dengan enzim apa semua masuk 6 hingga 8 jam. Biasanya kalau orang tu dia ada makanan yang basi ke apa, dia akan cerit-perit. Sebab biasanya lepas 6-8 jam baru kita nampak proses tu, sebab makanan tu dah terurai dan bakteria tu dah tak mampulah nakkan terlampau banyak patogen dalam perut kita. Sebab tu 6-8 jam lepas kita makan, so kita check balik. Lepas 6-8 jam tu sebelum ni apa yang makan? Nasi lemak basi ke apa ke? Benda yang tercemar, tak basuh, lepas 6-8 jam. So sama juga bila 6-8 jam, bila you keluar, dia keluar dia akan jadi najis lah kan. Tapi kalau yang ini dia akan jadi kompos. So kita nak gunakan konsep yang sama. Kalau kita gunakan kompos, kita akan kunyah. So mesti ada physical treatment. Mesti kena hancurkan dia, baru buat the next step, dan dia akan mempercepatkan sebenarnya you punya pengkomposan. Okay, alright. So di teknik agriculture lain pula. Dia hanya maknanya you campakkanlah seberapa banyak pun dalam satu lapisan, lebih kurang dalam 2-3 cm lah iaitu di lapisan yang kelima, sisa makanan dan bakteria pengkomposan. Sebab dia adalah bahan hijau yang mengandungi nitrogen, fosforus, kalium, yang itu bila-bila dah terurai, dalam nitrogen tu sendiri ada nitrogen, oksigen, apa lagi, fosforus kalau nitrogen lah, kalau untuk sumber nitrogen. Dan bahan-bahan perang ni memang keutamaan ratio dia 2.21 sebab karbon dengan nitrogen, 2 karbon dan 1 nitrogen. So benda-benda ni kalau awak ikut konsep ni, InsyaAllah pokok subur awak pun sihat, sebab akhirnya awak yang makan makanan yang organik. Boleh-boleh kita tak nak pun daripada sisa kimia lah. Maknanya kita tak nak daripada racun serangga daripada kimia, daripada bahan baja kimia. And then dekat dalam struktur yang lapisan-lapisan, ada 9 lapisan ni, yang utamaan maknanya awak nampak lah 2. Maknanya karbon, bahan perang ada 2, 1. Itu pun nak menunjukkan bahawa perlunya ratio karbon 2-1 tu bersamaan dengan nitrogen kan. And then bila kita tengok dekat sini apa lagi, yang penting kenapa ada kayu, memang ada sumber karbon. Kayu, daun hijau ni sebenarnya, kalau yang siapa dah belajar tentang sains, biologi dan kimia, dia ada dekat daun tu sendiri sebenarnya ada phenolic compound. Phenolic compound ni dia bertindak sebagai macam antibiotik juga. Dia ada antibiotik yang tertentu yang boleh melawan penyakit daripada patogen lah. Dan pada masa yang sama, dia ada humic acid yang bertindak secara semula jadi, dia ikat nutrien-nutrien ni. Okay, kalau kimia, dia gunakan bahan gantinya EDTA. So biasanya benda semula jadi, dia tak suka benda yang sintetik lah. So kalau pun you ada sedikit nutrien, tapi disebabkan oleh adanya ejen-ejen pengikat daripada humic acid ni lah, yang terhasil daripada, yang didapati daripada kayu, daripada apa tadi, daun hijau, itu yang mengikat awak punya nutrien, baik dia nitrogen ke, fosforus, kalium, apa lagi, semualah yang 64 elemen yang ada sebenarnya dalam yang periodic table tu kan. Dia serap masuk melalui akar dan teruskan kepada daun-daun dan dahan-dahan untuk dihasilkan fotosintesis lah nanti. Okay. And then untuk dia punya pembesaran, so fotosintesis akan berlaku di sebelah pagi, siang yang ada matahari. Sebelah malam ni pembesaran untuk pokok-pokok ni. Terus semua ada soalan tak setakat ni? Tadi Dr. Ustaz tanya. Sebab ini scientific kan. Okay. You all tahu tak phenolic compound tu apa? Ada apa lagi? Banyak sangat pula saintifik. Okey, apa ratio? Okey, apa ratio karbon dengan nitrogen? Sebentar tadi saya lebih tahu. 2.1. Nah, dah excellent lah. Diorang yang faham. Cuba bagi structure phenol. Over. Dia dah belajar. Okey. Mestilah belajar phenol. Phenol. What is phenol? There must be
six ring, carbon 6 ring kan? Oh, And then, phenol. phenol. Ada bulat kat tengah. Yes. Bulat kat tengah apa tu? Betul ada? Orange apa? Hydroxyl. Okay, good. Okay, continue. Sebab yang ni kena naiklah sikit lah dia punya tingkatan pengajaran. So yang ni lebih kepada pengalaman lah pengalaman. Saya nak berkongsi pengalaman, pengetahuan sama-sama sebab nanti you all yang akan keluar dan bawa ilmu yang ada ni kepada masyarakat. Dan sebenarnya nak suruh you all yang berterusan lah buatkan projek ini berjalan. So okay, kita pergi the next. Okay, supaya dia lekat di hati dan mata hati. Jadi boleh pada ni lapisan pertama adalah lapisan blok kayu. So yang akan nampak lah blok-blok kayu. Sepatutnya dia untuk buat agriculture ni dia boleh dibolehkan untuk digali sedalam 1 meter lah 1 meter ke bawah. Dan lapisan yang pertama yang saya kata ni lapisan blok kayu. Yang ni sebenarnya kita orang buat ada aktiviti dekat Kelab Alami Tanjung Kupang. So diorang hari ni ada launching untuk bangunan diorang dan kebetulan dia nakkan showcase lah adalah kelestarian. And then lapisan yang kedua adalah ranting kayu. So dia punya ni adalah sistem sokongan sebagai sponge untuk dia serap semua air hujan. Jadi kawasan tadahan air yang boleh mengekalkan kelembapan air. Alright, kelembapan kepada tanah lah, kelembapan air tak pelik pula kan, kelembapan kepada tanah. And then yang ketiga baru dia kita letakkan lapisan daun kering. So ada banyak kan daun kering, that's a good sign lah sebabnya nanti akan datang yang boleh juga digantikan dengan rumput yang you dah potong kan. Akan datang ni semua akan jadi valuable kalau masyarakat tahu, community tahu. Saya rasa semua daun kering semua orang cari. Entah dekat pokok pun orang petik kan. Saya harap tak macam itulah And then lapisan yang keempat adalah lapisan daun hijau. Boleh ganti juga dengan rumput yang baru dipotong. Apa-apa daun lah yang boleh diletakkan dalam untuk lapisan yang keempat. And then yang ni sebab saya ada buat aktiviti dengan pelajar Dr. Husna. Dia memang bahagian pendidikan. Okey, dan lapisan yang kelima ni yang utama sebabnya dia ada lapisan sisa makanan. Saya lebih suka kalau kita gunakan semua sisa makanan yang berasaskan tumbuhan. Seboleh-boleh tak naklah yang macam ada apa ikan ke apalah. Kita nakkan yang sisa makanan daripada tumbuhan. Dan saya ada sediakan bakteria pengkomposan, so dia akan mempercepatkan fermentasi lah sebab yang ada dalam lapisan yang ada ni memang dah ada, buat kata Dr. Rahim lah, memang ada bakteria, ke mana-mana pun ada bakteria. So selepas you all bercucuk tanam, buat aktiviti luar, make sure tolong basuh tangan dengan sabun. Buatlah nyanyi lagu apa, saya ajar anak saya happy birthday 2 kali kan. Happy birthday, okay. 2 kali barulah bersih kan, keberapaan belakang. And then untuk elakkan kalau tidak, nanti lepas je bercucuk tanam, dah sakit, jatuh sakit ataupun demam. Okay, lapisan yang keenam adalah lapisan daun hijau. So semuanya sebenarnya straightforward je lah. Dia tak ada pun bahan-bahan yang susah. Yang penting you ada tenaga lepas makan sarapan, buat kerja waktu pagi, keluar peluh dan jangan sampai tengah hari lah. Pukul 12 tu nanti terlampau panas kan. Dan lapisan keenam, lapisan daun hijau. Lepas tu baru kita, kalau saya buat yang coklat ni maknanya tahulah lapisan 7, 8 dan 9 adalah terdiri pada lapisan untuk tujuan karbon. So yang lapisan yang ketujuh, lapisan daun kering. Daun kering semula, okay? Daun kering semula dan kita letak cardboard ni sebab dia dapat tutup, maknanya kalau tanah tu jenis yang kurang subur, bawah bila kita letak cardboard tu dia akan bakteria suka jadikan itu sebagai habitat dia lah. Macam terumbu karang dekat dalam laut kan. This like terumbu karang di kawasan daratan. Okay. And then yang terakhir kena letaklah. Yang ini sebenarnya saya olah balik. Kalau dekat Jerman dia akan gunakan tanah biasa pun, topsoil. Tapi saya rasa untuk di Malaysia berkeadaan dengan cuaca kita yang humid ni kan, cuaca pun panas, saya syorkan lapisan tanah organik
any tanah organik lah, dan kalau ada tanah kompos dialu-alukan lagi baik. Dan saya ada booster daripada Agrodite sebenarnya yang bila ditambah dia lebih kurang 1 gram sahaja digunakan untuk 1 kilo. So kalau you ada 10 kilo, letaklah dalam 10 gram booster untuk menambah baik kesuburan pada tanah. Tapi keseluruhannya pun memang dah okey lah. So once, dengan harapan bila you tinggalkan 2, 3, 4 hari balik kampung, pokok tu masih boleh survive. Sebab dia dah ada lah. Maknanya ada stok makanan dia khas kat situ. Stok air dia pun dah cukup. So by right, saya dah nak tunjukkan, kenalah ada buat sedikit kemasan. Lepas tu biasanya kita kena letak air lah, siram air supaya mengaktifkan bakteria, hidupkan semula bakteria yang tak aktif tu. Bila ada air barulah, macam kita nanti puasa kan 13 hari, 13 jam, 13 hari pengsan. 13 jam nampak air, itu yang kita tuju dulu kan, air. So air tu yang akan bagi kesegaran sebab 70% daripada keseluruhan badan kita sebenarnya daripada air. Okey, yang ini yang dah nampaklah hasil dekat kelab alami. Ni selepas berapa bulan Dr. Zah? Ini lepas tak sampai seminggu. Sampai seminggu. Oh. Okey, minggu depan ni tanam. Ni dah tanam kan? Yang ni sebab yang ni dah nak pokok kan? Yang ada dah ni dah okey. Alright. Okey. So yang ni tambahan daripada Agriculture. Sebenarnya kena ada teknik penggiliran tanaman. So kalau kenapa nak buat yang ini, bila kita gilirkan tanaman, dia tak boleh tanaman yang sama. Bila tanaman yang sama, pokok tu dah jadi tanah tu sebenarnya dah kurang subur sebab dia pokok tu dia dah ambil nutrien-nutrien yang tertentu macam nitrogen. So kita kena tambah atau tanam pokok yang boleh hasilkan nitrogen pula. Kan, yang berubi ke apa, dapat meningkatkan kesuburan tanah yang saya maksudkanlah dekat sini. Dan sebab nanti bila you tak buat kali ketiga, keempat tuaian yang sama dari pokok yang sama, you akan nampaklah dah start ada ni penyakit dan masalah penyakit rosak. So yang ni yang saya nak cadangkan. Kalau you tanam pokok berdaun, kemudian you gilirkan dengan tanaman kekacang. Dan seterusnya akar dan buah lah. So meaning you tahulah apa jenis-jenis ni. Saya dah tunjukkan contoh. Ada juga selain daripada penggiliran tanaman ni, tanaman yang boleh ditanam bersama. Dia kalau English they call it as companion plant. Companion plant maknanya you all pun macam kawan-kawan juga kan. Ada yang you serasi, ada yang you allergic. Yang allergic tu you akan allergic kan? Okey. So by right, bila you allergic, you takkan nak dekat dengan dia. Dan ini boleh tak saya tunjukkan gambar je? Ada siapa-siapa yang nak cuba tanaman apa yang serasi bersama? Nah, ini panggil sebutkan hari tu kan. Companion planting. Itu contoh dia. Kena duduk sebelah-sebelah kan? Kita sebut pasal pokok bunga tai ayam bawa. Ingat lagi tak? Siapa yang ada sebelum-sebelum ni? Nanti ada pokok bunga tai ayam ni, saya ada tunjuk ni. This one. Nampak? Okeylah, yang ni boleh diserasikan. Tadi kan kita ada buat, kita tanam pokok kacang sebelah pokok jagung kan. Itulah di companion planting. Yep. Salah satu contoh. Sebab dia tidak berebut nutrien satu. Jadi beneficial to each other. Dalam space yang sama. And then serangga pun dia tak naklah serang kita punya tanaman yang kita nak makan ni. Tapi dia akan pergi sebab dia more attractive on warna. Pada gambar, pada warna, walaupun dia tak ada bau tapi warna tu. And then watermelon lah, so maknanya kita memaksimumkan tanah yang ada dengan tanaman yang boleh ditanam bersama. So itu sajalah kot. Thank you Syukria. Ada sesiapa yang nak tanya lagi soalan? Ada tak soalan? Tak ada. Terang jelas kan? Terang dan jelas kan? Sebab dia orang lagi tak sabar nak buat praktikal lah. Betul.